Hello, Assalamualaikum guys. Saya Syaizad daripada channel Jack Serious Talk. So, pada topik kali ini saya akan menceritakan tentang satu topik yang agak hangat dan masih lagi belum jumpai tanda titik bilakah pengakhiran, iaitu pandemik COVID-19. Dan pada kali ini saya akan menceritakan bagaimana pandemik COVID-19 ini bermula, di manakah originnya dan apakah penyebabnya dan apakah situasi yang sebenar berlaku di negara kita, Malaysia. Jadi stay tune guys, don't forget to like, share and subscribe. Thanks. Kali aku akan ceritakan macam mana COVID-19 ini muncul dan apakah itu coronavirus. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh jangkitan virus SARS-CoV-2, iaitu dia boleh menyebabkan jangkitan sindrom akut pernafasan yang teruk ataupun SARS, dan virus ini berasal daripada origin daripada family coronavirus. Jadi kenapa dia dipanggil coronavirus? Disebabkan oleh struktur virus itu terdapat spike protein pada membrannya dan ia terlihat macam ia memakai crown. Jadi sejak pada itu saintis memberi nama ia sebagai coronavirus. Jadi coronavirus itu sendiri sudah berada setelah sekian lama, cuma varian SARS-CoV-2 yang menyebabkan jangkitan COVID-19 ini adalah baru saja dijumpai dan dikenali pada tahun 2019, 2 tahun yang lepas. Seorang lelaki warga Cina yang dikesan mengidapi penyakit ini. Ia bermula di Wuhan, provinsi Hubei di China. Jadi pada ketika itu lelaki ini dihidapi penyakit pneumonia dan keadaannya teruk sehinggakan pada Disember 2019 Dr. Zhang Jijiang, iaitu pulmonologis di Hubei Province Hospital, dia mengenalkan penyakit ini sebagai new variant of coronavirus, iaitu novel coronavirus, dan pada ketika itu sudah menjangkiti lebih daripada 180 orang penduduk di situ. Ketika itu keadaan yang berlaku di China adalah sangat teruk dan mungkin kita pun dah tengok video yang itulah pada awal 2020 di mana ada rakyat mereka yang tiba-tiba kolaps, jatuh pengsan atau pitam, dan kebanyakan pada kita mungkin menyangkakan video itu sekadar hoax ataupun fake videos, tetapi setelah dikaji dan diteliti, pesakit-pesakit tersebut adalah antara mangsa kepada virus COVID-19, dan kemudian China bekerjasama dengan WHO untuk mengenal pasti origin sebenar dari mana coronavirus ini muncul. Jadi pada awalnya mereka menyalahi satu pusat pasar basah di Wuhan, tetapi bila siasatan lebih lanjut dilakukan, coronavirus ini yang mana kita tahu boleh menghidapi mamalia dijumpai pada kelawar, dan kemudian transmission daripada kelawar pergi kepada tenggiling, yang dua-dua ni adalah merupakan antara makanan yang dijual di pasar di Wuhan. Jadi transmission yang berlaku daripada kelawar, tenggiling, dan kemudian daripada tenggiling kepada manusia. Dan sejak daripada itu tiada lagi transmission yang berlaku antara haiwan dan juga manusia, tetapi globally sekarang jangkitan ini berlaku antara manusia dan juga manusia sahaja. Bagaimana situasi di negara-negara lain dan Malaysia? Di US, pertama sekali virus ini dikenal pasti adalah pada penghujung Januari dan awal Februari, dan kita tahu pada ketika itu masih lagi di bawah pemerintahan Presiden Trump. Pada awalnya pentadbiran mereka mengambil ringan mengenai jangkitan ini, quote as they say, everything is under control. So and then somehow dekat US jangkitan tu actually spread dekat whole US and sudah menjangkiti beratus ribu rakyat US, dan as of today sudah menjangkiti berjuta rakyat mereka sendiri. Di negara-negara Eropah, antara negara yang paling terkesan adalah negara Italy. Jadi pada ketika itu kadar jangkitan di Itali terus mendadak naik sehingga dapat melepasi jangkitan negara Korea Selatan. Di Malaysia, virus COVID-19 yang pertama sekali dikenal pasti juga pada Januari 2020, dan kes pertama itu adalah merupakan kes import yang disebabkan oleh warga negara China yang datang ke Malaysia di Johor melalui Singapura. Dan kes lokal pertama kita di Malaysia berlaku pada 3 Februari 2020, iaitu melibatkan seorang lelaki yang ada sejarah menghadiri conference yang diadakan di Singapura, dan antara delegasi yang hadir pada conference itu adalah delegasi daripada China.
pada bulan Mac juga kita menemui kluster besar pertama di Malaysia, iaitu kluster jemaah tabligh yang diadakan di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur. Dan pada ketika itu jemaah tabligh itu dihadiri lebih daripada 16,000 orang peserta, meliputi lebih 1,500 peserta luar Malaysia. Dan kluster jemaah tabligh ini adalah antara kluster terbesar di negara Asian pada ketika itu dan menyebabkan lebih daripada 1,500 jangkitan positif COVID-19 di Malaysia. Dan kemudian pada bulan yang sama, 17 Mac 2020, satu kematian pertama yang berlaku di Malaysia melibatkan warga negara Malaysia kita, iaitu di Sarawak, melibatkan seorang padri di Kuching. Dan kemudian pada 18 Mac 2020, Kerajaan Perikatan Nasional yang baru saja terbentuk pada ketika itu telah membuat keputusan untuk melaksanakan PKP ataupun kita panggil sebagai MCO. Jadi PKP ataupun MCO ini adalah bertujuan untuk mengekang dan menyekat penyebaran dan penularan wabak COVID-19 dan of course pada ketika itu sektor ekonomi Malaysia sangat-sangatlah terjejas. Pada penghujung 2020, seperti semua tahu, rekod ekonomi kita dan GDP kita adalah antara yang paling teruk semenjak krisis ekonomi Asia 1998. Namun apa yang baiknya pada PKP yang pertama atau MCO yang pertama ini, kita mampu menurunkan kes COVID-19 secara mendadak sehingga pada 1 Julai 2020 hanya satu kes import saja dilaporkan, dan itu adalah antara kejayaan terbesar yang pernah dilakukan semenjak peristiwa COVID-19 melanda negara kita. Namun of course apabila ada kelonggaran dari segi kawalan pergerakan dan juga ramai yang sudah melanggar SOP, timbulnya pelbagai kluster-kluster yang baru daripada bulan Ogos ke atas. Dan of course kluster kedua terbesar yang berlaku berikutan pilihan raya negeri Sabah yang berlaku pada September 2020. Pada awalnya ramai yang deny mengenai penularan itu ke Semenanjung, tapi apabila pakar kesihatan membuat contact tracing balik, kebanyakan mereka actually menghadiri ataupun berada di Sabah dan kemudian balik ke Semenanjung. Dan sebelum pilihan raya negeri Sabah itu sendiri, actually sudah terdapat kluster penjara yang merupakan antara kluster yang besar juga dan sudah merebak di negeri Sabah. Dan pakar kesihatan pada ketika itu sudah menasihatkan untuk penangguhan pilihan raya negeri Sabah. Namun of course apabila isu ini melibatkan hal politik di mana berlaku pembubaran Don Negeri Sabah, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan. Dan pada penghujung tahun kita mendapati satu lagi kluster terbesar, iaitu melibatkan pekerja-pekerja kilang di Top Glove, iaitu di Klang. Dan antara kluster utama yang terlibat adalah kluster teratai, iaitu Jalan Teratai di Kelang, di mana kelas di Jalan Teratai itu merupakan tempat tinggal pekerja-pekerja Top Glove ini, dan kawasan itu antara kawasan hotspot COVID-19. Dan Top Glove sendiri sudah memaklumkan bahawa lebih daripada 5,000 pekerja mereka sudah didapati positif, dan kerajaan pada ketika itu mengarahkan kilang Top Glove ditutup buat sementara waktu bagi proses sanitasi. App Sejahtera adalah aplikasi utama yang timbul pada tahun 2020, iaitu dilaksanakan dan dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba di bawah kerjasama antara MKN, KKM Mampu dan juga MCMC. Aplikasi My Sejahtera ini adalah aplikasi utama untuk membuat contact tracing dan juga tracing hotspot area. Dan seperti kita tahu, pada tahun ini My Sejahtera App adalah antara yang paling utama digunakan untuk memasuki ke premis-premis dan juga digunakan untuk vaksinasi. Bercerita tentang vaksinasi, pada suku terakhir 2020, negara-negara barat dan juga negara besar sudah berjaya menghasilkan vaksin untuk COVID-19. Antara negara-negara awal yang terlibat adalah antaranya negara US, China, Russia dan juga UK. Jadi negara-negara ini dapat menghasilkan vaksin yang dikatakan mampu menghasilkan daya efektifnya sehingga 95-96%. Pada awal tahun 2021, kerajaan telah melancarkan program PIK, program imunisasi COVID kebangsaan, di mana dalam program ini terdapat 5 fasa, iaitu fasa yang pertama meliputi program vaksinasi yang akan diberikan kepada frontliners,
barisan kehadapan yang mana lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19. Yang kedua iaitu vaksinasi kepada warga tua ataupun warga yang berusia yang mempunyai penyakit ataupun berisiko. Dan ketiga adalah untuk warga negara yang berumur lebih daripada 18 tahun. Dan yang keempat diberikan kepada sektor-sektor yang tertumpu. Dan kelima kepada golongan remaja dan juga kanak-kanak. You know now kita sekarang sudah masuki fasa yang keempat. Dan program vaksinasi inilah antara usaha kerajaan untuk memberi perlindungan awal sebelum pendedahan kepada COVID-19. Aim kita sekarang hingga ke penghujung tahun, kita ingin menghasilkan herd immunity dalam komuniti kita supaya semua orang terlindung. Jadi that's why pesanan saya, walaupun sekarang kita dapat pengumuman baru daripada PM memberi kelonggaran kepada yang dah dapat vaksin, but please, if kita tak ada any good reason or any important things yang kita perlu buat dekat luar, just stay at home and protect yourself and your family. Semoga kes harian COVID-19 dan kes kematian menurun dengan mendadak pada penghujung tahun ini. Jadi itu sahaja daripada saya, daripada channel Jack Serious Talk. Sekiranya anda suka dengan video ini, jangan lupa hit like, share dan subscribe. Okay, thank you guys.